Terus www.kim.my, dengarkan siaran ini dalam talian. Anda bersama dengan saya Faiz Osman. Selepas ini Kemudi Hati, boleh tonton dekat Facebook dan YouTube untuk ikuti rancangan sangat menarik untuk kita bicarakan tentang emosi. Dan insyaAllah malam ini Kemudi Hati kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, berbicara tentang korban ayah yang anak tidak tahu. Apa yang nak kita belajar dalam kisah pengorbanan seorang ayah selepas ini? Dan anda, kalau ada cerita-cerita pengorbanan seorang ayah, kongsikan bersama kami 01129 004004. Kongsikan bersama kami seketika nanti, insyaAllah. Okay? Dan saya nak kongsikan berkaitan dengan ni tiket penerbangan yang mana sejumlah 45,879 pengguna pengangkutan udara berpeluang mendapat potongan harga tiket kapal terbang antara RM25 hingga RM100 bermula hari ini sehingga 31 Disember depan. Tawaran itu menerusi inisiatif Pelan Pemulihan Pelancongan 2022 Pre 2.0 bagi kluster pengangkutan udara yang dilancarkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek. Menterinya, YB Datuk Seri Nasir Shukri berkata inisiatif itu berkhusus bagi rakyat Malaysia yang membeli tiket penerbangan domestik membabitkan 5 syarikat penerbangan iaitu Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly dan juga Maswing. Malaysia Airlines menawarkan e-voucher bernilai RM100 kepada 10,000 pengguna, manakala Firefly dan Batik Air masing-masing menawarkan RM50 kepada 4,000 penumpang dan Maswing menyediakan e-voucher RM25 untuk 4,000 penumpang untuk sekali penebusan. AirAsia pun menawarkan penebusan maksimum 3 kali bagi e-voucher bernilai RM50 untuk penerbangan sehala atau 2 hala yang disasarkan untuk 23,879 penumpang. Menurut YB, semua tawaran e-voucher itu membabitkan peruntukan sejumlah RM2.7 juta bertujuan merangsang kembali pemulihan industri pelancongan sekaligus menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara secara keseluruhan. Itu antara inisiatif untuk Pre 2.0 Pelan Pemulihan Pelancongan 2022. Okey, boleh manfaatkan, insyaAllah sama-samalah kita memulihkan ekonomi negara dan ini antara salah satu inisiatif yang diusahakan. Okey, seketika nanti dalam Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein untuk korban ayah yang anak tidak tahu. Kongsikan iklim inspirasi Inforia Islam. Kita layan lagu ini, Paradise Cinta Ibu Ayah. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Wahai Tuhan, ampuni dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi
cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke surga. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diiki. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'ta sahla. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Masih terbayang di ingatan wajahmu yang sedikit garang di sebalik kelembutan hati yang kau sembunyikan. Aku sebenarnya tak mengerti kata-katamu dahulu, bahwa kebebasan bukan untuk anak kecil dibuai mimpi. Sekarang aku telah tahu, setelah aku tidak dapat memandang wajahmu. Oh ayah, maafkanlah anakmu, terimalah doa sebagai
bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman waktu ini untuk Ekspresi IKIM. 9 malam setiap hari Jumaat minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Kita akan bawakan rancangan Kemudi Hati ini bersiaran untuk kita berkongsi. Inilah medan kita untuk berkongsi luahan rasa, perkongsian rasa dan juga emosi kita. Kita belajar sama-sama kali ini untuk Kemudi Hati, dan saya tak lain tak bukan, saya bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita kali ini untuk kita bicarakan satu lagi topik yang amat penting untuk kita ambil perhatian bersama. Kadang-kadang cuma kita sedar tak sedar kita sering mengabaikan perasaan dan juga emosi seorang yang bergelar ayah. Jadi kita nak sama-sama fahami bagaimana kisah pengorbanan seorang ayah. Korban ayah yang anak tidak tahu, dan sampai sudah mungkin kita takkan tahu apa kisah pengorbanan yang ayah kita dah pun berikan dalam kehidupan mereka. InsyaAllah kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein di talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji? Sihat, Alhamdulillah. Haji sihat Haji Alhamdulillah. Kita doakan semoga tidak berlarutan untuk long COVID-nya, insyaAllah. Dipermudahkan urusan, diberikan kesembuhan insyaAllah sepenuhnya. Okey. Dan insyaAllah kali ini kita bawakan tajuk korban ayah yang anak tidak tahu. Kalau Haji dah memetik tajuk ini, maknanya ada isu-isu yang perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang kita tak sempat melihat benar-benar emosi seorang ayah ini. Adakah sebab mereka ini seorang yang kita lihat gagah, seorang yang kita lihat sangat pelindung untuk ahli keluarga semua. Kadang kita lupa mereka juga manusia biasa yang punya emosi, punya rasa pelbagai. Jadi kadang-kadang kita tak sempat ambil perhatian tentang emosi-emosi ayah kita ini. Jadi apa yang anak-anak tak tahu tentang pengorbanan seorang ayah. Jadi saya ada berkongsi video dekat Instagram dan juga Facebook Story. Anda boleh kongsikan dekat ruang soalan itu. Apa kisah pengorbanan seorang ayah yang mungkin selama ini kita tak sedar dan mungkin selama ini kita tak pernah ambil tahu. Jadi kongsikan dekat Instagram dan juga Facebook Story. Ataupun anda boleh kongsikan sebarang persoalan anda berkaitan dengan isu emosi seorang ayah dan juga kisah-kisah pengorbanan seorang ayah ini di WhatsApp 0112900404, juga berinteraksi bersama kami dengan live Facebook sekarang ini. Kita bersiaran secara langsung untuk Facebook Live IKIM FM, juga dekat YouTube channel. Anda boleh kongsikan di ruang komen. InsyaAllah kita akan bersama Tuan Haji Ikram Hussein, korban ayah yang anak tidak tahu. Haji, kita nak teruskan kongsian Kemudi Hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih, saya hormati DJ juga penerbit Haji Faiz Haji Osman, para ibu, para ayah, guru-guru, para habaib, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, juga adik-adik yang dimuliakan. Pertamanya kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada malam kedua Zulhijjah, yang mana kalau kita lihat Ibn Umar menyebutkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan beramal padanya lebih dikasihi oleh Allah dan dari hari-hari 10 awal Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah bertahlil, bertakbir, bertahmid. Jadi kita sama-samalah ingatkan supaya kita tak terlepas daripada ibadah yang besar pada awal 10 Zulhijjah. Dan tak lupa juga buat di luar sana para bapa, para ayah yang mungkin saya berjumpa ada yang bertanya-tanya, jadi bila nak cerita tentang ayah ni kadang-kadang kasih yang tak terluar, isu-isu yang dihadapi kadang-kadang tak tersampai, dan inilah sebenarnya fitrah yang dialami oleh kebanyakan insan yang bernama bapa, yang di luar kelihatan mereka tenang, seolah-olah mereka mengawal suasana dan keadaan ahli keluarga, tetapi di dalam diri itu
berlaku pelbagai kerencaman yang tak terluah. Jadi apalah kiranya untuk malam yang berbahagia ini kita sama-sama melihat, merenung, bermuhasabah. Barangkali ada perkara-perkara yang boleh kita ingat mengingati di sebalik ketenangan ataupun ketegasan seorang yang bela ayah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan beruntunglah kepada mereka yang masih memiliki seorang insan yang bernama ayah yang hari demi hari sentiasa si anak berpeluang untuk melakukan kebaikan dan ketaatan dan juga khidmat kepada seorang insan bernama ayah. Dan buat yang tiada, jangan merasa duka cita. Dan kita masih ada lagi ruang dan peluang untuk sentiasa berbakti kepada mereka walaupun tiada di depan mata kita. Dan dari sudut psikologi lah pada awal yang tidak sah sekiranya untuk saya katakan pelbagai kajian telah dilakukan terhadap insan bernama bapa ni yang sangat signifikan dalam kehidupan seorang anak, terutama perempuan. Dia sangat memberi impak kepada emosi, perkembangan sosial dan anak-anak atas nama bapa. Dan ayah ni dia memberi satu percentage yang sangat tinggi bila dalam interaksi secara one to one terhadap anak-anak. Dan ketika mana bapa bermain dengan anak-anak dan ini dibandingkan dengan ibu. Dan daripada interaksi inilah sebenarnya anak-anak akan belajar sesuatu daripada fitrah seorang bapa. Dan ini juga perlu kita duka citakan kepada sekelompok manusia yang mengatakan bahawa tak perlu ada susuk bernama bapa, yang mereka yang mengambil pendekatan kahwin sejenis, tak perlu sama ada insan bernama ibu ataupun bapa. Konon-kononnya sejenis ini boleh memainkan peranan antara kedua. Ini satu perkara yang salah, yang masalah. Dan sebab dia berlanggar dengan fitrah. Apa sahaja perkara yang diperjuangkan di luar sana yang berlanggar dengan fitrah kehidupan beragama, maka kita perlu tolak. Dan itu bukan perkara yang nak di atas namakan atas sains dan sebagainya. Itu lebih kepada membesarkan hawa nafsu semata-mata. Dan dalam kajian-kajian psikologi menunjukkan ke anak-anak ni, bila bapa ada dalam kehidupan mereka, tingkat pembelajaran mereka akan meningkat. Dan ini dibuktikan kalau Haji dan tuan-tuan perempuan perasan dan berbagai kisah selepas keputusan SPM keluar baru-baru. Bagaimana ada beberapa kisah yang boleh kita ambil pengajaran. Dan bagaimana seorang anak ini begitu terharu dengan pengorbanan bapanya yang datang semata-mata daripada kampung sejauh 40 km lebih hanya untuk memberikan nilai RM10 buat si anak berbelanja. Dan mereka daripada keluarga yang susah. Dan akhirnya anak ni menyatakan bahawa itulah dia punya azimat yang dia bawa dalam kehidupan. Sampai dia belajar bersungguh-sungguh dan mengingat kesusahan, kepayahan yang dialami oleh ayah yang datang semata-mata untuk memberi RM10. Jadi dia balas dengan keputusan yang cemerlang. Dan pelbagailah kan, dia menghidupkan malam, tahajud dan sebagainya, tapi azimat itu yang dibawa. Jadi betapa besar peranan seorang bapa tanpa kita sedar yang sangat signifikan dalam kehidupan seorang anak. Dan tuan-tuan, inilah insya-Allah yang akan kita sama-sama bincangkan dalam kemudian hati pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah. Banyak yang akan kita ambil perhatian bersama. Terima kasih rakan-rakan kita yang berkongsi respon dan juga saya ada mention, saya ada tag kawan-kawan yang lain untuk dapat ikuti pengajian kita kali ini untuk berkongsi cerita emosi tentang kisah pengorbanan seorang ayah. Kalau ada sebarang persoalan nak diajukan, sila kongsi-kongsikan bersama kami di Facebook Live IKIM FM kita kali ini. Juga menerusi YouTube channel kami IKIM, kita akan bawakan perkongsian kita seketika nanti. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami, dengarkan Kemudi Hati di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kunjungi pameran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Perak di Litar Datuk Sagor Pasir Salak pada 1 hingga 3 Julai 2022 bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang.
Terdapat pelbagai aktiviti menarik seperti Museum Interaktif Imej Bergerak, pendaftaran aktivis at Japan, klinik My Cyber Security, inisiatif #Saya Digital, program klik dengan bijak dan permainan cyber spontan. Serlahkan bakat anda melalui pencarian penyampai berita radio, pengacara program Soundbite, uji bakat bintang cilik dan artis bentarama, pertandingan bintang patriotik dan banyak lagi di pameran KCOM. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Jumpa anda di sana. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang disulami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti bicara kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk waktu ini kemudi hati. Saya bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita bicarakan banyak lagi perkongsian menarik dalam kemudi hati kita, insyaAllah. Anda boleh terus bersama-sama dengan kami, korban ayah yang anak tidak tahu. Boleh kongsi-kongsikan di ruang komen bersama-sama dengan kami selepas ini. Saya akan bacakan respon dan juga komen-komen anda untuk kemudi hati kita berkaitan dengan apa kisah-kisah pengorbanan seorang ayah yang mungkin tak pernah diceritakan. Tapi anda tahu kisah-kisah pengorbanan itu? Boleh kongsi-kongsikan 01129004 004. Juga bersama dengan kami di Facebook dan juga YouTube live kita bawakan untuk bicara kemudi hati kita kali ini. Haji, kita nak sambung lagi bicara tentang korban ayah yang anak tidak tahu ini, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang saya muliakan sekalian, dalam semangat Zulhijjah ini, tak lain tak bukan kita melihat bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim AS, seorang peribadi yang sangat teguh sejak usia muda dengan keimanan, yang mampu menyanggah bapanya sendiri yang kufur, dan keberanian Nabi Ibrahim AS mempertahankan hak serta tak bagi dia tidak tunduk pada kezaliman. Dia tempuh segala perkara rencam dalam kehidupan.
dan cinta dia kepada kebenaran ni mengatasi kecintaan kepada seorang bernama bapa. Itu satu perkara. Dan yang kedua, ketika mana Nabi Ibrahim AS menjadi bapa pula, kita lihat bagaimana ujian datang terhadap perkara yang amat disayangi. Kecintaan dia kepada Allah diuji dengan bertembungnya kesayangannya, itu untuk menyembelih seorang anak. Dan perintah Allah itu turun untuk menyembelih anak tersayang, iaitu Nabi Ismail AS. Perintah itu ditaati meskipun terlalu berat untuk dilakukan. Dan ini gambaran menolak apa yang barat selalu menggambarkan betapa seolah-olah orang Islam ini hanya membesarkan ibu saja. Tiada ayah dalam kehidupan orang Islam. Kisah ini perlu kita hidupkan. Jiwa-jiwa ini bila masuk pada bulan Zulhijjah. Sebab itulah pesan guru kita almarhum Profesor Datuk Dr. Harudin rahimahullah, bila cerita tentang peristiwa-peristiwa besar dalam Islam ini, kita kena sentiasa mengingatkan, kena sentiasa membaca, mendengar, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari. Mustahil Allah ciptakan peristiwa-peristiwa ini tak ada kaitan relatif dengan kehidupan kita sebagai hamba dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perempuan yang saya muliakan, kita lihat dalam ayah ni dia terkenal dengan kesenyapan. Dia memang terkenal dengan memberi sesuatu bantuan, tapi anak-anak tak tahu pun itu daripada ayah. Dan selalunya apa yang diberikan melalui ibu. Dan ramai anak-anak merasakan betapa ibu lebih memahami. Ya betul, tak dapat dinafikan. Tapi saya nak kongsi beberapa perkara yang mungkin hari ini bapa-bapa boleh lakukan bersama dengan anak-anak. Dan penglibatan harian ayah terhadap anak-anak. Dan pelbagai kajian telah dibuat dekat yang universiti dekat Birmingham yang menunjukkan bila ayah bersama-sama melakukan aktiviti bersama anak-anak, contoh menghadiri majlis ilmu, pergi ke masjid misalnya, melakukan kerja rumah bersama keluarga, itu jauh lebih penting kepada anak-anak dan berbanding dengan percutian yang memang. Jadi kadang-kadang kita merasakan perlukan pelaburan yang besar untuk bersama dengan anak-anak, tapi sebenarnya waktu itu dah ada dah, kesempatan yang ada di depan mata. Dan walaupun aktiviti bercuti ni memberi impak, tapi mereka perlu memahami, anak-anak ni perlu memahami bagaimana cara keluarga itu berfungsi. Dan ini perlukan penglibatan seorang ayah. Dan yang kedua, ayah boleh juga menjadi teman ketawa kepada anak-anak ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, lelaki ni sukar nak tunjukkan kasih sayang berbanding wanita. Dan ada berbagai juga kajian yang menunjukkan ramai anak-anak yang bermasalah dengan bapa kerana bapa ini dikatakan tidak pandai untuk meluahkan perasaan. Ayah sayang kamu nak, ayah gembira dengan kerjaan kamu, ayah suka kamu duduk dekat rumah. Ini perkataan-perkataan yang menggambarkan kasih sayang yang tetapi tidak terluah. Jadi anak-anak merasakan hidup ni monotonous, mana sama saja, seolah-olah ayah ni tak ada perasaan, tak bertindak balas dengan suasana sekitaran. Ini perkara awal oleh ayah mungkin boleh dipandang untuk diperbetulkan. Dan ayah ni dia sangat berperanan untuk melatih emosi. Dan tadi saya katakan ibu ni rasa dengan kelembutan, bapa ni mungkin dengan emosi yang humor, ketegasan, tapi ketegasan tu yang terkawal, dan boleh membuatkan ahli keluarga tu menjadi teman ketawa bersama, menggeletik, bermain, ataupun buat perkara-perkara yang lucu bersama. Dan jangan jadikan anak tertawa disebabkan kartun, sebab nanti dia akan berpindah kepada peranan itu kepada kartun, bukan sosok tubuh bernama lelaki ataupun ayah tadi. Dan ini satu perkara yang ketiga, ini adalah tempat untuk berkongsi cerita yang biasanya dilakukan dengan baik oleh ibu.
Jadi bapa pun boleh mainkan peranan, dan inilah fungsi yang akan memberikan kesan komunikasi yang lebih dalam lagi. Dan sebab anak-anak ni dia suka bercakap, dan dia dapat membezakan bila bercakap dengan ibu dengan ayah. Dan kalau bercakap, golongan ibu dia akan suka meringkaskan ayat perbualan. Jadi anak-anak ni senang faham. Tapi beza dengan ayah. Kalau tuan-puan perasan, ayah ni dia akan gunakan bahasa-bahasa orang dewasa, perasan atau tidak. Jadi sebabkan anak ni dia akan bertambah perbendaharaan kata dia, linguistik dia akan bertambah. Nampak ini kelebihan yang ada yang dia miliki. Dan perbualan inilah sebenarnya yang akan merapatkan hubungan daripada ayah dan terhadap anak, sebab dia menanamkan rasa percaya diri yang tinggi terhadap diri anak. Dan sebab tadi dengan ibu akan meringkaskan perbualan untuk senang difahami, tapi dengan ayah akan gunakan kosakata yang tinggi. Jadi dia ada dua contoh yang berbeza yang akan memberikan dia kecepatan dalam melalui proses kematangan daripada seorang kanak-kanak. Dan ayah ni juga tuan-tuan adalah sumber keyakinan kepada anak-anak. Dan sebab bapa ni dia akan dilihat sebagai batang tubuh yang kuat. Ini akan melindungi anak-anak dan keluarga. Dan sebab itulah yang saya harap sangat-sangat, janganlah saya yakinlah dalam keluarga besar di hati ini tak melakukan begitu. Janganlah ada di kalangan ayah yang memukul isteri ataupun anak-anak. Ia akan dilihat nanti, dan akhirnya penghormatan akan hilang terhadap ayah tanpa kita sedar. Sebab ini peranan yang besar sebenarnya yang dimiliki oleh insan bergelar ayah. Dan yang kelima adalah satu kasih sayang daripada seorang insan bernama lelaki. Peranan ini sangat besar kepada mata kecil seorang kanak-kanak. Dan sebab anak-anak ni dia memerhati. Dan mata-mata kecil ni dia sentiasa ada perasaan ingin tahu. Tapi kadang-kadang anak-anak ni dia tak terucap. Jadi mereka belajar daripada pemerhatian. Anak-anak terutamanya tuan-tuan, terutamanya anak perempuan, jika dia rapat dengan ayah, mereka lebih berpotensi untuk memiliki hubungan sihat dengan kaum lelaki. Dan sebab mereka memahami bagaimana seorang lelaki harus melayani seorang wanita. Sebab itulah kalau ayah melayani anak perempuannya sekadar ada sahaja dan remeh-temeh sahaja, maka ini yang akan dipelajari oleh anak-anak daripada kecil. Dan bayangkan dekat luar sana nanti anak-anak perempuan ini dibagi perhatian oleh lelaki lain yang lebih baik daripada si bapa di dalam rumah. Ini yang kita khawatir, kasih itu terpindah tanpa kita sedar. Dan ini juga proses yang berlaku di mana maafkan saya, para wanita yang tertipu kerana tak dapat membezakan sifat lelaki yang baik dan sebalik. Sebab dia tak ada contoh yang baik kat dalam rumah, iaitu seorang lelaki yang bernama ayah. Dan ini sebenarnya akan mengukuhkan anak perempuan ini supaya tidak mudah-mudah untuk dipujuk rayu oleh lelaki yang cuba mengambil kesempatan. Kerana apa? Kerana bila di rumah, anak-anak perempuan ni dah dilimpahi dengan kasih sayang oleh seorang insan bernama ayah. Dan yang terakhir ni sudah pasti didikan agama, disiplin ini. Saya selalu pesan kepada bapa-bapa dekat luar sana, seorang ayah memang perlu menekankan keadilan dan ketegasan dan kebertanggungjawaban. Manakala seorang ibu, dia perlu cenderung kepada memberi simpati, pertolongan. Dan kedua-dua ni perkara yang sama, tapi kaedah yang berbeza. Tapi kombinasi ini dah sebenarnya penting untuk mewujudkan disiplin dalam diri anak secara menyeluruh, secara holistik. Dan akhir sekali, peranan ayah adalah untuk pastikan anak ini diberikan didikan agama yang sempurna. Dia bukan pilihan. Maafkan saya lah, sebenarnya saya kurang bersetuju kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang tidak bersangkutan dengan kehidupan beragama.
malang tu Puan. Nanti saya banyak jumpa kes kan, dan anak-anak yang rasa sedih, kecewa kenapa sejak kecil tak diberi penekanan terhadap kehidupan beragama. Mereka jadi rendah diri bila nak melaksanakan ketaatan, bila disuruh ke hadapan untuk memimpin solat lisan, bila tidak didedahkan. Dan ini tak pernah terlewat dalam perempuan saya melihat. Jadi saya kasih sekalian, sebab urusan agama ni pada saya perkara yang sangat besar yang perlu dimainkan oleh bapa. Dan insyaAllah Haji, mungkin kalau ada kesempatan waktu, ada perkara-perkara yang mungkin selepas ini saya akan kongsi apa agaknya perkara-perkara yang dilakukan oleh ayah, tapi acap kali anak-anak tidak terlihat pengorbanan dilakukan oleh ayah. InsyaAllah. Kembali selepas ini untuk bicara kemudi hati kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein. Kaunselor berdaftar untuk kita bicarakan, untuk kita bawakan tentang tajuk korban ayah yang anak tidak tahu. Apa sebenarnya? Kadang-kadang kita take for granted. Apa orang kata, susuk tubuh seorang ayah itu yang penuh dengan sifat penyayangnya, penuh dengan rasa tanggungjawabnya, tapi kadang-kadang kita lupa dan kita abaikan perasaan mereka. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Kemudi Hati untuk bicara kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. KCOM melalui MDEC akan melaksanakan inisiatif Malaysia Digital yang berperanan untuk menerajui transformasi Malaysia bagi merealisasikan pembangunan masyarakat digital dengan kerjasama sektor awam swasta. Majlis Pelancaran Malaysia Digital akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Julai 2022 pukul 4 petang di KLCC. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Disease (NCD) juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan bicara kami untuk Kemudi Hati. Saya Faiz Sejuk Osman, bicara kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, untuk kita bawakan satu tajuk korban ayah yang anak tidak tahu. Dan insyaAllah kita nak kembali bicarakan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein untuk bicara kita. Tapi sebelum tu Haji, ada satu SMS yang kiriman WhatsApp yang sahabat kita hantar yang berkongsi tentang ini satu kisah pengorbanan ayah yang sangat-sangat menyayat hati. Katanya, ayah telah pergi meninggalkan kami sebulan yang lalu akibat penyakit beliau, sihir yang telah dihantar oleh anak sendiri. Katanya, ayah seorang yang mempunyai kebolehan mengubati orang. Ayah tahu sakit ayah adalah anak sendiri yang buat, tapi ayah tak pernah bercerita pada anak-anak lain. Malah ayah layan anak yang buat dia sama seperti anak-anak lain. Hari terakhir ayah pesan, tolong jangan gaduh dengan adik-adik, bawa dia ke pangkal jalan, dia dah terlalu jauh terpesong dari jalan Allah. Ayah merayu, jangan marahkan adik, jadi saya pegang katanya. Esoknya arwah dah pergi meninggalkan kami sejauh-jauhnya. Saat kami adik-beradik lain mandikan arwah, katanya tak ada lagi kesan-kesan sihir. Pengorbanan ayah yang anak dia sendiri tak tahu betapa besar pertahankan anak dia sehingga ke akhir hayat arwah. Itu antara kisah pengorbanan seorang ayah yang kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita leka. Kita tak sedar ayah sangat banyak peranan juga untuk membesarkan kita dalam tanggungjawab mereka, dalam memberikan, macam Haji sebut tadi, didikan yang kadang berjayanya kita hari ini adalah hasil titik peluh ayah kita yang bekerja, kan, memberi nafkah, membesarkan anak, menyekolahkan kita, dan alhamdulillah akhirnya kita berada di sini. Jadi kita nak sama-sama bawakan agar kita tak terlepas untuk selepas ini
bermula saat dan detik ini, kalau mereka masih ada, hargai mereka sebaiknya, semampu kita untuk kita balas setiap apa yang dah pun, walaupun tak terbalas pun sebenarnya apa yang mereka dah berikan, dah curahkan pada kita, tapi setidak-tidaknya hargai setiap hasil pengorbanan yang dah pun mereka lakukan. Haji, mungkin Haji tadi nak sebut berkaitan dengan antara perkara-perkara yang dibuat oleh seorang ayah yang tak pernah kita sedar. Kadang-kadang kita nampak kisah pengorbanan itu, tapi kita abaikan cerita-cerita itu. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Satu perkara yang menyedihkan kan. Kita dengar banyak sebenarnya kisah-kisah ni, saya bila tersentuh sangat kan. Dan dekat luar sana pun banyak tuan-puan. Kadang-kadang kita nampak ayah kita ni dalam keadaan yang seronok, gembira ke sana ke sini kan. Dia berkongsi macam-macam dalam grup WhatsApp keluarga dan sebagainya, tapi jauh daripada sudah hati. Dia berkongsi tentang kesunyian, anaknya ramai tapi tak ada pun yang nak bersama, meneman dia, walaupun sebentar. Dan ini perkara yang dikongsi dengan bapa-bapa ayah di luar sana, dan juga saya perhatikan. Sebab itulah tak kesempurnaan dalam kehidupan berkeluarga ni bukan tentang kemewahan, bukan tentang banyaknya harta benda, tetapi masa yang cuba dicipta bersama. Dan sebab inilah memori yang akan kekal terpahat dalam diri kita, yang takkan ada dah selepas ini. Setiap saat waktu yang dah berlalu tu dia tak akan ada ganti. Dan kita sebagai anak ni banyak kan dalam apa yang Allah ingatkan, wa qada rabbukal alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu perintahkan supaya kamu jangan sembah selain daripada Dia, iaitu Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baik. Dan banyak yang berlaku dekat luar sana. Senang. Ada bapa dia tak cukup duit. Setiap bulan mereka penat memikirkan bagaimana nak mencukupkan keperluan harian dalam rumah. Nak membayar rumah, nak bayar kenderaan, keperluan dapur, anak-anak yang mungkin sama pengajian, dan isteri, ibu kita. Dan akhir sekali barulah keperluan mereka. Saya pernah melihat bagaimana seorang bapa yang setiap tahun di atas kesusahan dia, segala-galanya dia dahulukan datang anak. Dan bila masuk hari raya je, anak-anak tu dia pastikan berpakaian yang tidak mewah tapi ada. Kemudian bila anak ni perasan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, baju raya ayah tu sama saja dengan ibu. Dan ini kita kalau sebagai anak-anak, kanak-kanak, kita mungkin tak perasan, tapi ini yang tersimpan. Dan bagaimana seorang ayah dengan duit RM100 dalam waktu macam ni, Haji, tuan-puan, cuba bayangkan dia bertahan hidup untuk diri dia. Bila dekat tempat kerja, dia tak makan. Kononnya dia berpuasa, tapi rakan-rakan sekerjanya melihat dia minum air daripada air paip. Ini kisah nyata yang berlaku dekat luar sana. Tapi ayah tetap tidak bercerita apa yang dia lakukan, apa yang dia lalui dalam kehidupan. Bila akhir bulan, awal bulan, ayah cuba mencipta keseronokan. Ingat tak masa kita zaman kanak-kanak dulu, dia dapat gaji, ayah ajak makan. Kalau boleh semua duit tu yang baki selepas tolak bayaran bil, rumah dan sebagainya, dia nak belanjakan ikut kemahuan anak-anak dan keluarga. Tapi itu hasrat mereka, tapi atas ketidakkemampuan. Ada juga bapa yang sangat sedih, kecewa tak dapat belikan satu permainan yang sangat diinginkan oleh anak. Kita merasakan kedai yang bernilai RM2 itu kan, semua orang boleh beli. Bayangkan tuan-puan, berlaku depan mata saya, seorang bapa dia terpaksa menolak untuk membelikan mainan RM2 yang diinginkan oleh anak saya. Itu sangat menyentuh hati saya, sebab nilai itu sangat besar. Jadi kalau kita bercakap tentang ketidakmampuan, ayolah kita jadikan kisah ini sebagai panduan.
Dan ayah ni seboleh-bolehnya nak gembirakan anak-anak. Sebab dia tahu kewujudan kita ni sebagai anak ni adalah disebabkan dia. Dan dia nak, kalau boleh, apa sahaja keinginan tu dia nak tunaikan. Tetapi ada waktu ketikanya keuangan itu tidak mengizinkan. Ini pengorbanan mungkin pada waktu kecil yang kita tidak teringat. Tapi alih-alih kita rasa kita dah besar, kita miliki segala-galanya, yang kita miliki ni hasil belajar kita, hasil pengorbanan kita konon. Dan kita lupa itu hasil daripada peluh seorang yang bernama ayah. Yang kita mula merasakan, mendengar cerita-cerita ayah yang berulang kali, kita kata bosan. Apalah ayah ni ulang-ulang benda yang sama. Sedangkan ini memori yang dia tersimpan. Dan kita kononnya rasa malu, segan bila si ayah bercerita tentang bagaimana kita punya perangai ketika kita kecil. Tapi kita lupa untuk melihat dari satu memori yang mengindahkan, mencipta momen-momen yang indah dalam kehidupan. Dan sebenarnya yang ketiga, ramai ayah dekat luar sana, dia nak sangat dekat dengan kita sebagai tapi kita perasan tak, kalau kita bercakap dengan ayah ni, dia macam kekok. Ayah pun rasa kekok nak berbual dengan kita. Tapi sebenarnya mereka nak sangat merasakan betapa anak ni hadir dalam hidup. Dan tak salah pun kalau kita ajak keluar bercuti sama-sama misalnya, hidupkan memori, makan sama-sama, minum sama-sama. Mereka nak. Sebab tu saya kata pada awal tadi, lelaki ni dia bukan jenis yang meluahkan. Jadi ramai yang tidak dapat memahami isi hati lelaki, apatah lagi seorang bapa terhadap anak. Dan dia nampak macam biasa sahaja, tapi jauh dari sudut hati. Dan dia nak sangat bersama-sama dengan anak, sekeluarga pergi ke satu tempat bersama-sama. Dan ataupun paling mudah bila kita berziarah ke rumah, minum petang, santai, mungkin melakukan minat yang bersama, tengok bola ke misal, pergi ke majlis pengajian misal. Jadi supaya apa? Supaya ayah ni dia dapat merasakan seolah-olah dia menghentikan masa yang makin berlalu. Dan sebab ayah ni makin tahu yang dia mungkin akan makin jauh daripada mata anak-anak. Kalau boleh, ayah ni dia nak hentikan masa supaya mereka sentiasa ada waktu bersama dengan anak-anak. Dan sebab waktu muda bapa kita ni, tuan-tuan puan, dia sibuk dengan urusan harian, pekerjaan, dan anak-anak hanya dapat melihat apa yang dilihat oleh mata ibu. Ibu dalam kesibukan, mungkin dia seorang suri rumah tangga ataupun yang bekerja, tapi tetap dapat melakukan satu perkara yang dapat dilihat oleh anak. Jadi inilah yang keinginan mungkin tak terluah oleh ayah untuk bersama-sama dekat dengan anak. Dan pada usia dan tempoh begini, saya selalu teringat pesan ayah saya bila aku cerita tentang opah, ayah selalu kata, lama mana sebenarnya dong kita nak buat yang terbaik untuk ibu ayah kita. Ini benda yang sangat membekas yang dekat hati saya. Dan tuan-puan, ayah kita ni dia cuba sampai baik untuk ahli keluarga dia. Kita mungkin tak perasan ayah buat overtime sebab nak cukupkan belanja rumah ataupun nak beli barang keperluan harian. Saya ingat dulu macam mana seorang bapa pulang daripada kerja petang, kemudian dia pergi buat overtime, kerja di dobi. Kenapa? Nak mencukupkan keperluan harian. Dan balik pula pukul 11 malam, esok pergi kerja macam biasa. Jadi semua ini, subhanallah, dia memberi satu gambaran dan pengorbanan yang tak kelihatan. Seorang anak sebab dia nampak ibunya di hadapan mata daripada pagi sampai ke jam 11 malam itu. Betul? Tapi bapa tadi dia daripada pagi keluar sampai ke petang, masuk rumah mandi-mandi, kemudian dia keluar balik buat kerja overtime di dobi. Jadi mata anak tu tak nampak, ya tak ada kat depan mata. Sebab dia tak nampak kesusahan yang sedang dilalui hanya untuk mencukupkan keperluan keluarga. Dan kita kena akui, dan saya juga akui, ramai bila saya buat program ni kan dekat rumah-rumah warga emas, pusat jagaan, ayah juga dia
dendam, kalau mungkin ada janji-janji yang tak ditunaikan, tak ditepati, dan tapi kenapa kita rasakan bahawa seolah-olah ayah ni tak boleh buat silap, dan sedangkan kita lupa upaya mereka untuk melakukan pengorbanan untuk kita, dan segala ketentuan itu bukanlah di tangan mereka sebagai seorang ayah. Kalau kita rasa sedih kerana bapa kita tak dapat nak tunaikan apa yang mereka janjikan, itu jugalah sebenarnya dirasai oleh ayah ini. Bila mereka rasa tak mampu, seolah-olah tidak melakukan yang terbaik untuk ahli keluarga saya. Dan tuan-puan, ayah kita ni dia penat, sepanjang hidup dia bekerja, berusaha. Jadi kalaulah kita sampai usia dewasa masih melakukan lagi perkara-perkara menyebabkan mereka tidak gembira, dan mungkin mengabaikan solat, mengabaikan ahli keluarga, boleh bayang tak betapa sedih. Mereka dah penat daripada muda untuk membesarkan kita. Jadi cubalah kita sebagai anak memudah pula kehidupan mereka. Sekurang-kurangnya emosi mereka kita santuni. Jangan sibukkan ayah pula untuk ambil anak kita balik daripada sekolah. Yelah, mereka mungkin seronok, tapi kadang-kadang keletihan mereka itu tak terluar. Kadang-kadang ada ayah ni, ibu kadang-kadang yang sampai tak makan tengah hari, semata-mata nak jaga cucunya. Dan ini yang kita cuba ingat balik. Ayah macam mana dia jamah makanan mana yang sempat. Isu bapa kita ni kadang-kadang masalah ayah kita sebagai anak jarang tanya, ayah okey, ayah apa khabar. Kalau kita tanya pun apa jawabnya? Tak ada apa-apa, okey. Sedangkan luka itu nampak sangat, sakit dia tu nampak sangat. Ini bapa. Kemudian lama-lama kita lupa nak tanya lagi, sebab kita rasa ayah kata tak ada apa-apa. Dan bagaimana pula kalau tuan-tuan, kalau kita dapat perhati adik-adik kan, tengok rutin harian ayah kita, dia tak ada pun nak berkongsi, sebab itu rahsia dia. Dan daripada kudrat itulah yang ayah kita besarkan kita hingga hari. Kalau adik-adik ada ayah dekat depan, kalau yang ada lah, cuba tengok tangan ayah kita. Tangan tu dulu mungkin macam tangan kita, tegang, tak berkedut, tak ada kesan-kesan yang kasar. Tapi mungkinlah ada luka-luka itulah. Mungkin waktu tu dia bekerja-kerja nak ambil kita dari sekolah. Mungkin dia terjatuh kat tempat kerja, hanya nak mencari RM50 untuk bekal harian kita. Tangan-tangan kasar itu, kaki dia yang mungkin luka kat banyak tempat. Jadi itulah pengorbanan mereka yang tak kelihatan, sebab mereka tak suka untuk berkongsi tentang keletihan. Mereka rasa seolah-olah ini apalah sangat. Dan kita lihat bila kita dah berkahwin dan berkeluarga, ayah tetap bertanya tentang kecukupan makanan kita, tentang pakaian kita. Ini perkara yang kita rasa macam lah tak ada apa-apa, tapi itulah sebenarnya kasih sayang seorang ayah yang mungkin anak-anak selalu terlepas pandang. Dan ayah dia selalu menginginkan anaknya lebih baik daripada diri. Dan itulah yang akan kita rasa bila kita dah besar, berkeluarga, bekerja, dan tekanan tu kita akan tahu datang daripada dan kita seolah terlupa. Sebab kita selalu nampak ayah kita kelihatan tenang, tak mengeluh. Kita nampak ayah kita hebat, dan tapi sebenarnya jauh di sebelah hati dia tak mahu anak-anak dia jadi seperti diri dia. Saya tak tahulah, selalu saya jumpa bapa, selalu mereka berkongsi dia nak anak tu lebih berjaya daripada dia. Walaupun saya melihat ayah ni dah berjaya, dah hebat, dia tak nak setara, dia nak lebih. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, dan ayah ni dia nak kita sebagai anak ni boleh hidup tanpa dia satu hari nanti. Apa
yang ayah kita larang untuk kita lakukan selama ini, dia ada sebab. Dan apa yang ayah suruh untuk kita buat pun ada sebab. Dan kalau kita lihat pokok pangkal dia adalah untuk kita berikan. Kan ayah mungkinlah sesimpel-simpel saya nak kongsi, ayah suruh kita buang sampah. Kan mungkin paku dekat dinding. Mungkin tolong basuh kereta. Kan sebab dia tahu inilah yang keperluan-keperluan masa depan yang kita nanti. Dan sebab dia nak bagi tahu persediaan untuk kita yang akan kita hadapi. Mungkin dia suruh kita pergi bayar, beli barang runcit misal. Sebab mungkin waktu ketika kecil kita tak faham mengapa. Tetapi ini persediaan yang ayah buat untuk kita. Sebab dia tak nak kita tak boleh hidup tanpa diri setelah ketiadaan ini nanti. Wallahualam. Saya terima kasih banyak Haji untuk kesempatan kita bicara kita bersama dengan tajuk korban ayah yang anak tidak tahu. Semoga saat dan detik ini selagi mereka masih ada, hargai mereka sebaiknya yang telah pergi meninggalkan kita. Sama-sama kita doakan kesejahteraan mereka. Semoga mereka ditempatkan bersama dengan para solihin untuk setiap jasa dan pengorbanan mereka membesarkan kita, memberikan kita pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih banyak Haji untuk kesempatan kita berbicara tentang tajuk korban ayah ini. Semoga kisah pengorbanan ini dapat kita hargai sebaik mungkin dan macam Haji sebut tadi, sering-seringlah kita bertanya khabar mereka, soal tanya mereka tentang makan mereka pula, kan, bagaimana harian-harian mereka. InsyaAllah kita doakan semoga ibu ayah kita hari ini dalam keadaan yang baik, ayah kita juga dalam keadaan yang sihat sejahtera, insyaAllah. Haji, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ada waktu kita berjumpa lagi insyaAllah untuk kemudi hati kita, Haji. Terima kasih, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda boleh terus setia ikuti kami. Bicara Kemudian Hati kita akan kembali semula untuk minggu ketiga bulan ini. Jadi anda akan terus dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Adam adalah yang teristimewa. Adam yang pertama menghuni syurga. Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Yang putih, yang hitam, dalam satu alam. Hayatilah hidup yang diberi Tuhan. Adam adalah bapa kita semua. Adam diturun ke bumi dari syurga. Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Yang putih, yang hitam, dalam satu alam. Hayatilah hidup yang diberi Tuhan. Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang kita darinya seorang? Oh, hayatilah hidup yang diberi Tuhan. Adam adalah bapa
Dan akar umbi pendidikan dan tujuan pendidikan bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi asasnya, haknya ialah pembentukan watak seseorang menjadi insan yang mulia. Dan watak itu dia tak kekal baik senantiasa. Kerja untuk pastikan watak kita itu merupakan watak contoh teladan adalah usaha sepanjang hayat. Sebab seseorang tu dia boleh baik pada satu ketika, kemudian salah pengaruh, dia jadi kurang baik. Jadi usaha untuk membentuk watak sasih yang mulia adalah usaha yang berterusan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Imam Muda Hasan. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah, sekaligus hati akan jadi lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban bersama dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban pun dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan di luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Saya ulangi, layari korbanmudah.com. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan webinar antarabangsa bertemakan Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward pada 5 Julai 2022 bersempena ulang tahun IKIM ke-30. Webinar ini melibatkan para pembentang antarabangsa daripada Initiative on Islam and Medicine Amerika Syarikat, Ethox Center University of Oxford, United Kingdom, Center for Islamic Legislation and Ethics Hamad bin Khalifa University Qatar, Islamic Bioethics Project Georgetown University in Qatar. Webinar ini turut melibatkan pembentang dalam negara daripada Universiti Sains Malaysia dan Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Program ini akan bersiaran secara langsung melalui Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman sesawang IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6320 atau 6323. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011 2051 1909. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Izi korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Izi korban? Ya, izi korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan izi korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari izikorban.org. Izi korban mudah dan dipercayai. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Abang, rindu kan nak ke Mekah lagi? Beribadah kat sana? Itulah, saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki lagi. Apa kata kita berkorban di Mekah tahun ni? Guna Akikah Center. Hah? Akikah apa? Akikah Center. Sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Siap ada sijil ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je seekor kambing. Wah, macam mana nak daftar? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusugombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta